Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pagi Jumaat, salam reformasi, salam harapan. Dah lama tak live. Pagi ni sempatnya kita bersama. Okey, insyaAllah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sempat bersama di Facebook pada waktu ini, pada pagi ini seketika untuk kita nak kongsikan berita yang agak baik jugalah ya bagi negeri Perak, seperti mana yang saya sebut dalam status saya pagi ini, iaitu tentang kejatuhan Menteri Besar Perak dalam undi percaya, bukan undi tidak percaya ya, undi percaya kepada beliau pun beliau gagal dapat sokongan. Bila undi percaya dibawa ke Dewan Undangan Negeri Perak, maka undi percaya itu tidak mendapat sokongan, bermakna tidak percaya kepada Menteri Besar Perak. Macam di Parlimen lah. Di Parlimen kita ada juga yang bawa usul undi percaya, ada juga yang bawa usul undi tidak percaya. Tetapi tidak dibahaskan dan tidak dibawa untuk dibincangkan atau dibahaskan di Parlimen. Sebab apa kita tak tahu ya. Sebenarnya tuntutan ini sepatutnya dimulakan di Parlimen terlebih dahulu, kerana Perdana Menterinya adalah Presiden Bersatu. Jadi sebelum timbalan Presiden terjatuh, sepatutnya Presiden kena tunjukkan bahawa beliau sebagai Presiden Bersatu adalah Presiden yang begitu hebat, begitu kuat, mendapat sokongan, ya, apatah lagi menjadi Perdana Menteri walaupun buah kerajaan pintu belakang, ya, yang diwawarkan kononnya beliau sebenarnya mendapat sokongan. Tapi sokongannya sampai sekarang masih belum disahihkan di Parlimen, kerana undi percaya ataupun undi tidak percaya tak dibawa ke Parlimen. Seperti mana Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, menuntut agar undi tidak percaya itu terlebih dahulu sepatutnya dibawa ke Parlimen sebelum bajet dibentangkan, kerana untuk membentangkan bajet sepatutnya dibawa oleh Perdana Menteri yang disahkan sebagai Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti dalam Parlimen. Termalangnya kajian untuk nak bawa undi percaya ke undi tak percaya ke, kerana kedua-duanya akan memberi kesan yang sama. Dan terbukti di Perak bahawa tidak ada usul undi tidak percaya. Yang ada adalah usul undi percaya. Jadi bila bawa undi percaya, ramai yang tidak menyokong. Bermakna tidak menyokong undi percaya bermaksud tidak percayalah. Tidak percaya kepada Peja. Peja ni ya, daripada UMNO, kemudian masa kita jadi kerajaan, masuk bersatu, berada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Sepatutnya beliau bersyukurlah ya, daripada UMNO berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, membentuk kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat. Tetapi ketamakan, keegoan ya, mengatasi segala-galanya, maka beliau sanggup menjadi pengkhianat kepada Pakatan Harapan yang telah memberi peluang untuk beliau berada dalam kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Jadi pembalasan kepada pengkhianat ini ya, antara cepat dengan lambat sajalah ya, dan ia berlaku kepada Peja, di mana ia menjatuhkannya di Perak bukan daripada Pakatan Harapan, tetapi sahabatnya sendiri yang sekarang ini masih lagi mendukungnya di peringkat pusat, iaitu majoriti ahli UMNO di DUN Perak bekerjasama dengan Pakatan Harapan di Perak, iaitu daripada Amanah, daripada Keadilan dan juga DAP. DAP juga mempunyai kursi yang banyak di Perak. Mereka bergabung untuk menjatuhkan Peja, ya, iaitu timbalan Presiden Bersatu. Ini satu image yang buruk kepada Parti Bersatu, di mana timbalan presidennya tewas, bukan saja sebagai orang yang memegang jawatan timbalan presiden, ya, tercemar imejnya, bahkan sebagai Menteri Besar di Perak, ya, tumbang bila hanya 10 orang adun saja yang menyokong beliau untuk terus menjadi Menteri Besar. 10 orang ini termasuk daripada adun lebay lah. Lebay ni sama macam di Parlimen lah kan. Lebay ni dia akan sokong orang yang berkuasa ketika itu kan. Selepas ini di Perak tengoklah, kalau
menteri besarnya daripada UMNO ataupun mana-mana, ya. Jangan pelik kalau lebay ni akan sokong pula menteri besar ni. Dia akan cik makan, ya. Ini orang panggil pelacur politik, ya. Pelacur politik ni dia tak kisah. Dia tak kisah dah halal haram ke kan. Dan ni boleh bagi dia makan. Ni lebay style politik. Kalau sembang kencang kan. Kalau sembang dalam Facebook, kalau pergi kuliah, ya, dalam syarahan, dalam ceramah, lebay ni, kita pejuang Islam, sanggup mati syahid. Dan setiap pejuang-pejuang Islam itu akan diuji dengan kesukaran, kesusahan, ya, penderitaan, untuk membawa kebenaran Islam. Itu kalau dalam ceramah lah. Tetapi bila dapat kuasa, tak nak berjuang, tak mau mengalami kesusahan, tak mau mengalami kesukaran, memilih jalan yang paling mudah, iaitu bersekongkol dengan pengkhianat untuk rampas kerajaan. Itu paling mudah, ya. Tak payah nak berkempen bersusah payah, tak payah nak berjuang susah payah. Jauh sekali lah daripada nak dipenjarakan, ya, ditekan dan sebagainya. Lebih mudah bersekongkol dengan pengkhianat, boleh jadi kerajaan, boleh jadi menteri. Walaupun menteri-menteri sekadar menteri jaga alam sekitar, jaga tong sampah, pencemaran tong sampah pun tak apa, ya. Jadi duta khas pun tak apa, asalkan boleh bagi makan. Ini lebaynya politik lah. Jadi di Perak ni lebih cuba pertahankan Peja, ya, sebagai menteri besar. Tapi ternyata di Perak UMNO sendiri menolak bersatu, ya, apatah lagi Peja ni dengan mulut celupanya, ya, dengan Pakatan Harapan lagilah, ya, jadi pengkhianat dengan Pakatan Harapan. Dengan UMNO pun mulutnya celupar, selalu kutuk UMNO macam-macam. Ya, apa lagi yang UMNO mau? Ini mulut Peja ni. Kan? Last sekali di Perak UMNO sendiri, ya, dengan kerjasama Pakatan Harapan, dengan kerjasama DAP, Amanah dan juga Keadilan bergabung dan menjatuhkan Peja. Jadi di sinilah kita boleh belajar, ya, bahawa tak perlulah kita duk petikai kalau Anwar cuba dapatkan sokongan daripada beberapa orang ahli parlimen daripada UMNO, ya, untuk menjatuhkan Muhyiddin. Bukannya bekerjasama dari segi envelope parti politik, cuma sokongan beberapa ahli parlimen UMNO yang tak suka Muhyiddin, ya, sokonglah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ini yang kita lakukan, ini yang Anwar sedang lakukan, ya. Masih lagi berjalan. Kerana kita tahu Muhyiddin sampai sekarang ni sebagai Perdana Menteri tak sehingga dah berapa banyak undian, ya, di peringkat kementerian bajet ni, ya. UMNO atau Kerajaan Pakatan Nasional ini, Kerajaan Pakatan Nasional khususnya Muhyiddin ini masih lagi tak melepasi separuh daripada majoriti di parlimen, ya. Paling tinggi 110, ya, betul. 110, 111 pun tak dapat, 112, ya, separuh pun tak dapat setakat ini, ya. Setakat ini. Bahkan undian daripada pembangkang ada pertambahan. Jadi ini memberi makna bahawa Muhyiddin itu sehingga hari ini masih lagi belum disahihkan sokongan beliau di peringkat parlimen. Jadi Peja ni, teruk-teruk Peja pun kan berani berdepan dengan keputusan dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Kita tahu sebab apa usul tu boleh terima, sebab speaker ni daripada UMNO. Speaker daripada UMNO, dan UMNO dengan bersatu di Perak ni memang tak boleh bekerjasama. Jadi sebab itu usul tu boleh dibawa ke Dewan Undangan Negeri. Kalau speaker ni orang geng-geng bersatu, geng Peja, saya rasa usul ni pun tak dibawa di Perak. Macam di parlimen lah, ya. Speaker yang ada adalah speaker yang dilantik oleh Muhyiddin. Sebab itulah usul percaya dan usul undi tidak percaya tak boleh dibawa, tak dibawa lagi ke parlimen. Sepatutnya kalau Muhyiddin yakin bahawa beliau mendapat sokongan yang majoriti, walaupun 112 sekalipun, separuh. Kalau beliau yakin beliau dapat 112, beliau tidak ada masalah untuk membawa usul undi percaya kepada beliau ataupun usul undi tidak percaya kepada beliau. Tetapi kenapa tidak berlaku? Sebab beliau tahu, ya, kalau bawa usul ini, beliau akan mendapat nasib yang sama seperti mana yang dialami oleh masyarakat pagi ini, ya, di mana DUN negeri Perak
telah membawa usul ini dan mengadakan pengundian secara berbagi. 48 menolak Peja sebagai Menteri Besar Perak, dan 10 sahaja yang menyokong Peja. Lepas ni kempen kuatlah, menyokong kuat Peja. Jadi Lebay ini termasuk dalam 10 adun ini cuba pertahankan Menteri Besar Perak daripada tu. Dapatlah 10 sokongan. 48 menentang dan 1 berkecuali. Maka tumbanglah Peja sebagai Menteri Besar Perak. Jadi selepas ini kita tahu siapa Menteri Besar yang akan dibawa menghadap ke Istana Sultan Perak untuk angkat sumpah sebagai Menteri Besar yang baru, sama ada UMNO dan sebagainya. Ya. Jadi yang kita nak belajar di sini adalah bahawa kalau macam mana pun sombongnya, kamu sombong, jadi kerajaan membentuk kerajaan di peringkat persekutuan, di peringkat pusat dan sebagainya, tetapi kalau Tuhan kata nasib kamu akan juga menerima pembalasan kerana pengkhianatan, ketidakjujuran kamu, maka kamu akan juga mendapat nasib yang sama seperti mana yang dialami oleh Peja di pihak yang baik dasar itu lulus, itu menjadi sungai menteri, diterima oleh semua, dan terbukti apabila undian di peringkat kementerian, perbahasan di kementerian bajet ini, terbukti bahawa Muhyiddin sehingga hari ini masih gagal mendapat separuh daripada sokongan ahli parlimen. Itu pun UMNO masih lagi memberikan sokongan kepada kerajaan Muhyiddin, pun beliau dapat separuh. Jadi sebab itu saya kata bahawa jangan ada kita mempertikaikan kenapa Anwar perlu dapatkan sokongan daripada UMNO, ahli-ahli parlimen daripada UMNO dan sebagainya. Kita belajar di Perak. Kalau Pakatan Harapan tidak memberikan kerjasama juga kepada UMNO, maka Peja tidak jatuh. Kenapa pula Amanah di Perak boleh bekerjasama dengan UMNO di Perak? Kenapa DAP Perak boleh bekerjasama dengan adun UMNO di Perak, tapi di dekat persekutuan bila Anwar nak bekerjasama, kita bising. Kenapa Anwar nak dapat sokongan daripada ahli parlimen UMNO? Jadi ada di situ perbezaan. Kenapa kita hypocrite untuk mendapatkan kawasan? Yang pentingnya adalah kalau kita nak jatuhkan seorang itu, kita haruslah menjalinkan kerjasama dengan pihak lain di luar daripada kita. Kalau kita mengharapkan Pakatan Harapan saja sampai PRD15, itulah sokongan yang ada. Sekarang mana yang kita ada? Kita ada 91. Tidak termasuk warisan. Yang sekarang ini kita nampak warisan pun dah lari-lari kan. Jadi saya tak ada masalah tentang warisan. Kita dah tahu warisan ni di belakangnya adalah siapa. Kalau tidak si tua tu. Jadi sebab itu tak pelik kalau baru-baru ini pun ada undian warisan datang, walaupun kepentingan tu melibatkan kepentingan negeri Sabah dalam parlimen baru-baru ini, ahli parlimen warisan datang, tapi presidennya tak datang mengundi, Safiq Afdal, kerana marah Anwar Ibrahim. Kabarnya marah pada Anwar Ibrahim, maka boikot parlimen kerana dendam ataupun dendam pribadinya kepada Anwar Ibrahim. Sanggup beliau memperjudikan kebajikan, kepentingan rakyat negeri Sabah. Sepatutnya dalam isu bajet ini tidak timbul isu kamu nak sokong Anwar jadi Perdana Menteri atau tidak. Ini bukan masalah undi untuk Anwar ataupun undi untuk Muhyiddin. Ini untuk bajet. Untuk bajet. Sebab itu Anwar telah laksanakan apa yang beliau janjikan. Beliau kata okey, di peringkat dasar secara umumnya Kerajaan Nasional telah pun mematuhi apa kehendak kita. Tentang moratorium, tentang KBSP dan sebagainya, tentang mengkaji balik peruntukan kepada jasa secara umumnya, telah pun Kerajaan Pertahanan Nasional kata dia akan ikut seperti mana yang kita nak. Tetapi secara terdetail, lebih terperinci, naklah dibahaskan di peringkat kementerian. Jadi kalau benda yang diumumkan itu tidak selari dengan apa yang dilakukan di peringkat kementerian, ada yang masih lagi kepencangan, ketidakadilan, maka kita lawan. Dan ini kita buktikan. Kita lawan.
kita adakan undian belah bagi. Walaupun kita tahu kita akan kalah. Ya. Maknanya kita lawan bersebab dan kita menyokong pun ada sebab. Jangan belum lagi tahu apa bukti-buktinya kita dah tolak. Semata-mata kita pembangkang, maka kita kena tolak. Dengar dulu. Itu yang Anwar Ibrahim kata, kita dengar dulu. Sebab dia dah buat pindaan. Dia dah buat pembetulan. Dia dah ikut apa kehendak kita. Kita dengar dan kita sokong dulu. Kemudian nak tahu betul tak betul di peringkat kementerian. Kalau kementerian itu tidak melaksanakan seperti mana yang diumumkan oleh menteri, ya, berapa kebincangan dan sebagainya, maka kita tolak. Apa masalahnya? Ini, bila Anwar kata, okey, kita tak payah adakan undian belah bagi, maka orang malah biing, ya. Anwar ni menyokong, Anwar ni bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional menyokong bajet dan sebagainya, ya. Jadi inilah masalah kita. Kita nak jadikan PH ini apa sahaja kepentingan rakyat kita tolak semata-mata kerana pembangkang. Ini adalah kepentingan peribadi. Yang Anwar kata beliau tidak ada kepentingan peribadi. Ya, yang diutamakan sekarang ini adalah rakyat. Ini juga adalah titah tuanku, iaitu mengutamakan kepentingan rakyat dengan berpolitik dalam isu bajet. Sebab itu Anwar kata, okey, kita letakkan syarat untuk nak sokong bajet. Apabila syarat ini dipenuhi, secara dasarnya, secara umumnya, kita terima. Ya, kita terima. Sebab itu tidak ada undian belah bagi di peringkat dasar. Kemudian kita tengok apa yang dibentangkan oleh setiap kementerian. Kalau tak betul, kita lawan. Ini yang kita lakukan. Dan kita pun lawan walaupun kita kalah. Ya, mereka bangga. Mereka kata, dah sudah 8-0, 7-0, 8-0. Undian. Kita masih kalah. Betul. Apa bezanya kalau kita tolak daripada awal? Kalah juga. Kan sebab UMNO dah awal lah bagi tahu akan menyokong. Kalau PH tolak, daripada awal lagi tolak juga. Kita kalah. Kalah satu hal. Okey, tidak masalah sebab terbiasa kalah. Dulu panggang dia tak biasa dalam undian. Tetapi kita akan dicop sebagai orang yang mementingkan diri sendiri. Ya? Yang kita letakkan syarat untuk nak sokong bajet dipenuhi secara umumnya, tapi kita masih lagi membantah. Bermakna apa guna kita letakkan syarat? Lebih baik awal-awal lagi kita beritahu, kita akan tolak, apa pun kita akan tolak. Tapi kita letakkan 6 syarat. Dan UMNO juga meletakkan syarat. Dan UMNO sokong ada dasar itu. Kerana isu moratorium, isu KWSP, ya, secara dasarnya diterima. Dan PH pun meletakkan beberapa syarat yang telah pun kita tahu, 6 perkara. Ya. Dan secara umumnya diterima. Sebab itu, peringkat awal, kita okey. Kita bagi peluang untuk bentang. Kita bagi peluang untuk dibahaskan di peringkat kementerian. Dan tak betul di kementerian, itu kita lawan. Kalau betul kita bersebahag dengan Perikatan Nasional, sudah pastinya di setiap kementerian pun kita akan sokong. Tapi ini tidak berlaku. Kita lawan dan kita terus lawan walaupun kita kalah. Walaupun kita kalah. Itu menandakan bahawa kita sokong bersebab, lawan pun ada sebab. Bukan kerana kita nak angkat Anwar jadi Perdana Menteri, maka semua kepentingan rakyat harus kita lawan. Ini saya rasa bukan masanya politik seperti ini. Ya. Dulu kita lawan kerana kita ada berlaku satu NDB, ya, skandal sebagainya. Kita lawan tolak saja awal-awal. Tapi sekarang ini, di bawah kerajaan sekarang ini, pembentangan yang pertama kita tak bersetuju. Pembentangan bajet yang pertama kita tak setuju kerana tidak disebut tentang moratorium seperti mana yang kita nak. KWSP judul peruntukan jasa yang terlalu tinggi, maka kita Pakatan Harapan Mesyuarat mengatakan kita tolak. Tetapi bila dia menggulung, Menteri Keuangan menggulung dan berlaku banyak pembetulan di situ, adakah kita harus menolaknya terus? Ya, apabila perubahan itu berlaku, setentulah mempengaruhi, ya, tindakan dan keputusan kita. Maka kita asalnya kita sokong. Kemudian kita bahas di peringkat kementerian. Dan ternyata di tingkat kementerian kita lawan. Ya, yang betul. Contohnya macam peruntukan di bawah peruntukan kelulusan tentang belanjaan persidangan APEC dan sebagainya, ya. Kita selari dengan beberapa ahli parlimen daripada UMNO, ya, tentang peruntukan yang tinggi, sedangkan persidangan APEC diadakan secara online ataupun secara maya. Sepatutnya peruntukan itu lebih kurang
kerana tidak ada mengadakan dalam dewan dan sebagainya. Tetapi tetap juga tinggi. Kita lawan. Kalah menang itu soal lain. Ini bukan soal nak letak Anwar jadi Perdana Menteri. Ini bukan soal nak meletakkan sesiapa jadi Perdana Menteri. Ini soal bajet, kepentingan rakyat, wang rakyat. Ya? Jadi di Dewan Perak hari ini, itu betul. Undian di Perak hari ini adalah undian untuk menentukan kesahihan Menteri Besar Perak itu sendiri. Ya, bukan masalah bajet, bukan undian bajet, tetapi tentang kesahihan Menteri Besar Perak itu sendiri. Dan terbukti bahawa Menteri Besar Perak, Peja, telah pun tidak mendapat sokongan. Bukan sedikit. Ya, daripada keseluruhan adun di Perak, beliau hanya mendapat 10 sokongan daripada adun Perak, termasuk adun daripada Lebay. Dan 48 menolak beliau. Ya. 48 ini terdiri daripada UMNO, terdiri daripada DAP, Keadilan dan juga Amanah. Ya. Jadi kenapa masa ini UMNO ya, boleh bergabung dengan DAP, boleh bergabung dengan Keadilan, boleh bergabung dengan Amanah. Tapi di peringkat persekutuan, bila Anwar nak cuba dapatkan sokongan dalam bentuk itu, ya, bukan sokongan dari segi parti politik, tetapi dari sokongan daripada ahli-ahli parlimen dari berbagai parti politik, kita jadi satu masalah. Oh, kenapa Anwar nak cari sokongan daripada UMNO dan sebagainya, ya. Beliau suruh, diorang suruh Anwar cari jumlah, ya, sokongan. Tapi tak boleh keluar daripada Pakatan Harapan. Kan? Tak boleh bersama dengan UMNO, tak boleh cari orang PAS, jadi macam mana nak bertambah jumlah? Bermakna kalau kita nak suruh UMNO Anwar mendapatkan jumlah untuk menjadi Perdana Menteri, ataupun Mahathir nak jadi Perdana Menteri, nak suruh Mahathir pun dapat jumlah, ataupun Syafiq Hafdal yang katanya nak juga dicalonkan sebagai menteri, untuk dapat jumlah, terpaksa mencari jumlah di luar daripada Pakatan Harapan. Ya. Parti di luar daripada Harapan ini, UMNO, PAS, ya, GPF dan juga termasuk calon ahli parlimen bebas. Ini terpaksa kita dapatkan sokongan daripada mereka. Dengan syarat bahawa sokongan-sokongan ini, kalau Anwar dapat peroleh pun tanpa ada tawaran, tanpa ada imbuhan janji-janji dan sebagainya. Kalau mereka nak sokong atas keyakinan dan kepercayaan kepada Anwar, okey, boleh sokong. Kalau tidak, tak perlu. Kalau nak beri janji, kalau nak berikan perjanjian, tawaran dan sebagainya, Anwar sudah boleh jadi Perdana Menteri awal lagi. Dia boleh janjikan kepada Zaid Hamidi, ya, kamu sokong, bawa UMNO sokong aku jadi Perdana Menteri. Kes Zahid kita akan settle. Sebab Zahid tidak dibawa ke mahkamah lagi, ya. Baru disebut di mahkamah tapi belum bicara. Macam Datuk Seri Najib telah dibawa mahkamah satu kes SRC, ya, telah pun jatuh hukuman. Dia cuma di peringkat rayuan yang masih belum berjalan. Kalau Anwar nak dapat sokongan, boleh saja berjanji dengan Zahid, Presiden UMNO. Kamu tak masuk mahkamah lagi, mudah untuk kita settle. Ya. Tapi adakah Anwar melakukan perkara itu? Tak berlaku perkara itu. Sama ada Najib ataupun Zahid nak sokong, itu hak dia. Ya, itu hak. Ya, Zahid dengan Najib nak sokong Anwar Ibrahim, itu hak. Begitu juga dengan orang lain nak sokong, itu hak masing-masing. Tapi jangan ingat, bila sokongan itu diberikan, maka ada tawaran diberikan kepada kamu. Dan ini terbukti di parlimen. Ya. Kalau betul Anwar ini ada perjanjian ataupun ada hubungan dengan Najib dan juga Zahid, sudah pastinya dalam undi baru ini Najib dan Zahid akan bersama dengan Anwar Ibrahim. Tapi sebaliknya berlaku. Najib menyokong bajet yang dibawa oleh Kerajaan Perkhidmatan Nasional. Begitu juga dengan Zaid Hamidi. Ya, beliau tidak bersama dengan Anwar Ibrahim. Ya, ini membuktikan bahawa Anwar Ibrahim tidak ada kerjasama dari segi parti politik. Ini sekaligus membuktikan bahawa Anwar tidak ada tawaran apa-apa kepada Najib, tidak ada tawaran apa-apa pada Zaid Hamidi. Kalau ada, sudah pastinya mereka ini akan menyokong kita dalam pengundian bajet di peringkat kementerian. Ya, jadi tidak ada. Tapi bila nak lantik Perdana Menteri, ini kita tak tahu siapa yang nak sokong. Ya. Sekarang ibu kata Anwar dapat sokongan Najib, Anwar dapat sokongan daripada Zaid Hamidi nak jadi Perdana Menteri. Siapa yang tahu siapa yang sokong? Tak ada siapa yang tahu. Tidak ada siapa yang tahu.
sehinggakan senarai yang menyokong yang dibawa oleh Anwar ke istana ya beberapa bulan yang lalu yang tergendala sampai sekarang ini. Tak ada siapa yang tahu kecuali yang terdedah baru ini adalah Syed Saddiq. Bukan Saddiq, apa tu? Mazli Malik. Itu saja yang kita tahu, yang terdedah. Kan? Yang lain kita tak tahu. Kalau ada pun nama Zahid menyokong ataupun Najib menyokong, apa masalah? Masalah. Dan betulkah beliau menyokong? Kenapa dalam bajet baru ini beliau tidak bersama dengan Anwar Ibrahim? Ini satu persoalan. Ya? Sebab itu saya katakan bahawa apa yang berlaku di Perak baru ini adalah memberi gambaran bahawa kerajaan di peringkat persekutuan juga tidak berada dalam keadaan selamat. Ya? Tidak berada dalam keadaan selamat. Apatah lagi, semua rakyat melihat bahawa setiap undi yang diperolehi oleh kerajaan Perikatan Nasional tidak pernah melepasi separuh. Ini menandakan sokongan kerajaan Perikatan Nasional ini lebih teruk dan juga menampakkan kelemahan ya yang begitu jelas ya. Semenjak daripada langkah Sheraton, mereka ada 114, dikatakan ada 114 yang menyokongnya walaupun disangsikan jumlah tersebut ya. Tapi selepas itu ya, dengan Tengku Razali secara terbuka menyatakan tidak menyokong, Nazir Aziz juga tidak menyokong sebagai Perdana Menteri ya. Dan yang tidak menyatakan secara terbuka kita tak tahu. Sebab itu bila-bila masa sahaja kerajaan Perikatan Nasional ini akan dapat dijatuhkan. Ini soal dia bukan siapa Perdana Menteri. Soalnya adalah Muhyiddin itu akan jatuh ya, dalam masa yang terdekat. Ya, seperti mana Menteri Besar Perak hari ini ya, telah pun dibuktikan dalam Dewan Undangan Negeri Perak bahawa beliau bukan lagi Menteri Besar Perak. Okey, hari ini hari Jumaat kita ringkaskan live kita. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang sempat bersama dengan saya. InsyaAllah ya, kalau ada perkara yang kita boleh bincang atau kita boleh kongsikan, kita akan kongsikan di masa akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.